harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita apa yang berlaku, apa yang Allah takdirkan bagi kita, kita pasrahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita duduk di antara takut dan harap tu. Dalam kata kita segau-gau ni, dalam kita uzur kita ni, kita mengharapkan redha Allah Taala, mengharapkan kasih sayang dan keampunan kepada Allah. Itu panduan para ulama itulah. Dia beza tuan-tuan, hati kita ni beza kan. Di ketika kita segau, di ketika kita uzur. Ada dua suasana itu. Segala-gala yang Tuhan ciptakan itu ada hikmah. Perbuatannya berlaku menurut hikmah dan maslahah, keadilan Allah Taala. Kita wajib beriktikad begitu. Allah buat itu apa nama Abu Lahab. Kemudian Allah buat dia sebagai iktibar kepada orang lain. Dan Allah buat neraka untuk dia. Itu keadilan Allah Taala. Keadilan Allah Taala. Dia bukan masuk neraka kerana zalim Allah Taala. Dia buat masuk neraka dengan keadilan. Kerana kufurnya melampau-lampau, melebihi. Soalnya kenapa Allah buat? Itu bukan soal kita. Nak tanya ke hak Allah Taala. Macam pelakon tadilah, pelakon Yusuf Aslam sebagai ketua penjenayah. Tak ada komplain lah, kira drama tak jadi. Gitu. Artinya tiada Tuhanmu itu yang Muhammad menganiaya hamba-Mu, yakni Tuhan tidak mengazab orang yang tidak bersalah. Itu sifat harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu ya. Baik, ada satu lagi perkara yang tak ada dalam kitab kita tu, tentang perbahasan dari wujudnya Allah Ta'ala tu. Tentang wujud tu tak tahu berapa panjang kita dah bincang. Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tandanya baharu alam. Kita bincang sikit sehingga kita tak sebut sentuh juga itu, mungkin tak berapa detail perbahasannya. Kita kena buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesarannya ialah dengan apa yang disebut nazar. Sebab itu kita bermula perbincangan kita dengan ilmu nazariyah, ilmu akliyah. Sebab itu hukum akal sebagai wajib wasilah, wajib sebab, wajib jalan untuk mentahqiqkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi untuk muslimin-muslimat sekalian, yang dimaksud dengan nazariyah ini bahawasanya ayat Tuhan itu ada dua. Tak sebut sebarang, agaknya tak berapa kemah. Ini kita bincang atas, kemukakan sikit. Di sana ada yang dinamakan ayatul maqru'ah, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang maqru'ah, yang kita boleh baca daripada Quran. Ayat Quran lah. Ayat Quran itu ayat Allah. Artinya apa-apa yang surat resmi daripada Allah Ta'ala, menceritakan tentang kebesarannya, menceritakan tentang hukum akamnya, menceritakan tentang kewajipan-kewajipan sifat seorang hamba dan sebagainya dalam itu. Kemudian di sana ada satu lagi dikatakan ayatul manzurah, ayat yang kita fikirkan, ayat yang kita tafakurkan, ayat yang kita taqilun, ayat kita tubsirun, ayat yang kita tafakkarun, ayat yang tadabbur dan sebagainya. Cerita itu banyak dalam Quran. Pokok pangkalnya asal itu semuanya asal perkataan kalimah nazar, artinya fikir. Apa makna nazar? Nazar artinya pandang dengan mata kepala, fikir dengan akal, kemudian tasdikkan ataupun tahqiqkan dengan hati, sanubari dan perasaan kita. Itu makna. Jadi nazar kena berfikir, tuan-tuan. Berfikir. Sebab itu kalau perbahasan ulama dari segi seorang masuk Islam, kata seorang Cina nak masuk Islam, dia kata, Ahmad, aku mau masuk Islam. Kata, kau kata nak masuk Islam. Timbul perbahasan ulama, nazar dulu ke syahadah dulu, sehingga berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata ulama, katalah tiba-tiba kita suruh dia mengucapkan dia, tapi tak ada langsung fikirnya tentang Allah Ta'ala. Ucapan itu tidak sah. Lepas dia mengucap boleh-boleh dah, ikut cakap kita, kan dia bergaul dengan kita, dia tilat-tilat atau mengucap pada-pada. Lepas dia mengucap, kita tanya dia sikit, interview sikit. Kau pasal you masuk Islam? Tak ada apalah, mau masuk sajalah. Itu lu tak ada fikir ke? Itu lu sembah patung bala, itu saya pun tak tahulah. Ini lu mau masuk Islam apa? Saya tak adalah, mau kahwin sama Mina sajalah. Itu saja, tak ada cerita lain lah.
Itu je. Mati-mati gitu, tanya tak apa. Apa hukumnya? Kapi lagi. Tuan. Hapuk tak sah, ada. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ada ulama mengatakan mesti nazar dulu, interview dulu. Akak ini mau masuk Islam bawah saya mau bersalah. Saya ingat ini tokong punya tak ada betul punya. Ini apa pasal kita sembah ini batu ni? Sebab saya tengok ini orang Melayu, sembah baru punya, dia kata ini Tuhan Allah buat itu langit. Ini hujan turun pun Tuhan Allah tak turunkan. Sehingga Melayu betul lah. Saya mau masuk Islam. Nampak tak tuan? Itu mana sudah ada nazar. Maka waktu itu wajib untuk disyahadkan. Jadi sampai walau bagaimanapun tuan-tuan, kalaulah anda kata orang tu orang Cina ke apa yang nak masuk Islam, kita duduk di masyarakat Melayu yang dah memang ada pergaulan dengan orang Melayu, jika sebanyak makrifat sampai ke dia, maka jumhur ulama mengatakan syahadatkanlah terus. Faham tak? Cuma pertikaian tu ada, kerana nak membuktikan pentingnya nazar tu, fardunya nazar itu. Kan iman tu tiga. Yang pertama at-tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil aqal. Tiga iman tu. Zat iman dua, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Zat iman tu tasdiq dengan iqrar, dua. Itu zat iman. Ada amal bil aqal, beramal dengan anggota tu, dia gelar terkamil, artinya penyempurnaan iman. Faham tak? Zat iman dua. Sebab Abu Talib tidak beriman, dia tak mau ikrar. Tapi kalau kira kajian tasdik hati Abu Talib, saudara Nabi, bukan Abu Talib, yang sangat sayang kepada Nabi, membela Nabi SAW. Misal bapaknya Nabi duduk di kepala, wahai ayah anda, dipanggil ayah dia Arab ni, wahai abadi, wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Lahab duduk kaki, pegang kaki abang, jangan sebut. Kalau bukan sebab orang Arab tidak akan hormat pada kamu. Rupanya tuan-tuan, gila duit, gila pangkat, teruk, sampai nak nazar pun gila pangkat lagi. Sanggup kubur, so bahaya gila pangkat. Sebab gila pangkatnya lebih power daripada gila harta dia. Tapi harta pun boleh tahan ke? Tak. Di hospital kita bawa apple, bawa mi, bawa apa tu, bawa buah-buah, boleh anggur gitu. Duit budak. Unjuk duit mewah RM10, buah bantai, sayang lagi duit. Ataupun kau datang nak beri pangkat datuk ke, mau lagi dia. Ada pada mampu dah. Dan Abu Talib tak mahu dia mengucap syahadat. Jadi oleh kerana dia tak mengucap kalimah syahadat, maka ulama kata dia mati dalam keadaan kufur. Dan kalang kufur itu pun ada sebut oleh Allah Ta'ala, apa ayat Quran? Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah yang menentu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini ayat itu. Sesungguhnya engkau tidak dapat bertunjuk pada siapa pun wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang milih siapa yang dikehendaki. Ayat ini khusus peristiwa itu di ketika Nabi rasa duka kita, pak saudara dia yang nolong dia, yang kasih sayang dengan dia, pertahankan darah daging dia, tapi ada wafat dan keadaan tidak sadar. Syahadu sungguh Nabi SAW sehingga Nabi rasa berat. Artinya untuk penawar itu Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Muhammad, kau tak lebih tahu hidayah. Engkau sebagai Rasul sudah menyampaikan saja. Tapi hidayah milik Allah Ta'ala. Jadi tak dia mengucap dua kalimah syahadat. Jadi sebab itu ulama memutuskan bahawa ikrar itu termasuk dalam zat iman. Baik, jadi kembali kepada persoalan kita, bahawa sebenarnya kita wajib nazar, wajib berfikir tentang ketuhanan, tentang adanya Allah Ta'ala, tentang kebesaran dia, tentang kehebatan Allah Ta'ala, tentang kebijaksanaan dia menciptakan alam. Gitulah. Bukan sunat tuan-tuan, sunat ke? Tak sunat. Fardu bagi orang yang nak masuk Islam tu, fardu yang datang situ. Demikian kita. Bukan ikut dannya. Sebab itu kalau boleh kena berfikir sentiasa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Orang yang mengingat Allah berdiri duduk antara keduanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia berfikir tentang kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, segala kejadian berlaku dalam bumi ini, segala ciptaan Allah Ta'ala berlaku. Akhirnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Itu. Wahai Tuhan, maksud Engkau, Engkau buat segala-galanya tidak sia-sia, melainkan buktikan kebesaran Engkau, buktikan keasaan Engkau. Aku ni adalah hamba, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Itulah orang yang ulul albab, Quran sebut. Orang yang berakal. Orang tak mikir ke Tuhan dia, orang tak berakal. Dia kebaluan. Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau an'am balhum adal. Orang tak mikir pada Allah Ta'ala ni seperti binatang ternakan. Balhum adal. Habis sesat lagi. Alhamdulillah. Fikir makan minum bila dia. Fikir keluar baju dia. Tak mikir pada kebesaran Allah Ta'ala. Ada. Jadi kena berfikir kita. Berfikir kita tahkirlah wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta alam. Tak mungkin alam jalan menjadi dengan sendiri. Baik itu dalil yang kena buat kerja tuan. Baik yang kedua tentang qidam. Dalil qidam, dalil Allah Ta'ala itu bersifat qidam, mendahului alam. Kita dah sebut tadi tentang qidam, tapi ni untuk bahas tentang dalil. Dalil apa makna qidam? Qidam makna wujudnya Allah Ta'ala mendahului wujud alam ni. Itu makna qidam. Kita dah simpul tu beberapa kesimpulan. Jadi qidam Allah Ta'ala ni disebut ke situ, katalah dalam bahasa Usuluddin dia ada dua istilah. Satu namanya, ini kalau mengaji-ngaji tahu ni pening pada ni. Satu namanya do dah. Satu namanya tasalsul. Dau, bukannya do sangat, bukan do sangat, dau. Do. Ini tasalsul. Ini kalau kita tahu ni jangan dengan pening pada kamu pening ustaz tu semua pening pada. Do tu benda tasalsul. Dia contoh, siapa dulu? Telur dengan ayam mana dulu? Tak, telur ayam mana dulu? Iya ke? Ayam tambah mana? Ayam tambah ayam. Mana dulu apa tak? Mana dulu ayam yang telur? Kau kita kata dulu ayam. Ayam main mana? Dalam telur main mana? Main palanya dah. Dah ni maknanya pusing-pusing. Pusing. Katalah A jadikan B, dia buatlah B. A buat B. No. Maknanya A Tuhan lah. Dia pun buat B. Alam lah. Tuhan jadikan alam. Okey. Maknanya Tuhan dulu daripada alam. Tuhan ni bersifat qidam lah. Okey lah, tak boleh terima lah. Baik. Tiba-tiba B pula jadi ke A. Mana nak? Mana nak? Ini namanya tak terima oleh akal. Pas bila ke B ni tak ada lagi nak buat A pula, sedangkan A dulu pada B. Tak. Jadi kadang nak cover A buat B, okey, right? Kalau kata B buat A, okey, angkau lalu. Tak terima oleh akal. Jadi pusing balik ini tak terima. Faham tak? Yang sebenar-benarnya Tuhan ialah A. A lah pencipta, B adalah alam yang diciptakan. Kalau dia sebut pusing balik, B pula buat A adalah mustahil. Ini makna pusing. Ini makna daun. Pening kau tak pening? Dah ada dah. Dah ada dah. Jadi hakikatnya Allah mendahului daripada wujud alam. Jadi jelas Allah Ta'ala bersifat qidam. Begitulah. Baik, yang kedua tasasul. Rupanya tasasul ni betul tak orang Melayu pakai juga. Tak tahu Arab tiru Melayu ke mana Arab Melayu ke Melayu tiru Arab, tak tahu. Kita pakai tak tasasul. Dah naik motor tiba-tiba brek tak pakai, tasasul bantai masuk orang kanan. Betul tasasul. Tasasul ni babai tak? Jadi A buat B, B buat C, C buat
Nabi Allah ada, lahirkan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nuh lahir kawan ni, lahir cucu cicit atuk lahir ke anak lahir ke cucu cicit cuik kan merah, tu benda gitu lahir. Dua benda. Jadi mula tadi A ni jadi Tuhan. Dia buat B, okeylah. A ni Tuhan. Tiba-tiba B pula buat C. B pula jadi Tuhan. Malah dah. Lepas tu B pula jadi Tuhan, C pula jadi anak. Kemudian tiba-tiba C pula jadi Tuhan. Tak terima dah akal. Jadi yang sebetulnya A buat B, betul. B buat C, A buat C, betul dah. A buat D, E dah. Itu betulnya. Tak jadi A buat B, B buat C. Tak jadi tu. Ini tersasul juga mustahil. Jadi untuk kemaskan bahawa Allah Ta'ala bersifat kidam, mustahil Allah Ta'ala bersifat dur, mustahil Allah Ta'ala bersifat tersasul. Jadi tahqiqnya Allah Ta'ala bersifat kidam. Ada soalan senyap belaka? Tak tidur tak apa, senyap. Jangan senyap tidur. Okey, tak pelik lah tuan-tuan. Dur dan tersasul. Pening kadang-kadang. Masa saya ngaji dur tersasul ni, sekali ngadak guru tak erti ke benda dur ni. Dur makna pusing balik, tersasul makna tersasul lah. Perkataan dia pelik-pelik, tak benar. Kalau dah faham tak apa. Itulah maknanya Allah Ta'ala nak huwal awwalu, dialah yang awal. Huwal akhiru, dialah yang akhir. Kadang-kadang dia terjemah tersatu ni berantai-rantai. Berantai-rantai. Masa Ustaz ngaji lah, kadang-kadang orang dulu ni pelik-pelik. Okay, pelik-pelik pun dia jadi buah sungguh tuan-tuan. Ingat lagi masa ngaji ada Tok Guru keluar, kita tahu lah bola punca. Dia kata Allah Ta'ala ni berkuasa. Jadi nak tanya dia, berkuasa tak Allah Ta'ala buat sebiji batu besar? Kuasa besar betul batu tu, sebesar-besarnya, sampai Allah Ta'ala tak boleh angkat. Mana ke bawa? Ngeleng pala pula. Apa ni? Soalan gitu gaya sampai kita ngaji email terima. Anda nanya bodoh itu, dia buat kurang gitu. Nak pusing balik. Dia jadi jenis daun ni jugalah. Gilanya salah dia. Boleh kata Tuhan buat batu yang besar boleh. Sebesar-besar. Sebesar-besar. Sehingga besarnya, beratnya batu itu. Sampai Tuhan pula tak boleh angkat. Jadi tak ada upaya. Jadi Tuhan tak ada kuasa. Sebenarnya tadi dah. Mula dia Tuhan. Lepas tu dia pula buat. Orang tu buat dia pula semula dah. Molek dah yang pertama tadi A buat B, pas B pula buat A dah. Molek dah tadi dia kuat, maha berkuasa buat batu sebesar mana pun. Pas tak daya ngangkat pula. Tuhan ke apa itu saya? Jadi tak menasabah dah akal. Ini peribahasa dulu lah. Jadi dia nak takikkan kita gitu lah. Walaupun gurau bunyinya, tapi benda tu betul. Menjaga sejauh mana kita takik. Sebab sifat mampu membuat, sifat berkuasa mencipta batu tu sifat yang sempurna. Tak mampu ngangkat tu sifat yang kekurangan. Mustahil sifat kekurangan ada pada zat Allah kan. Kita dah takik tadi bahawa segala sifat kesempurnaan milik Allah, segala sifat kekurangan mustahil pada Allah. Habis lalu. Selesai masalah. Tak payah mana soalannya. Kadang-kadang dia buat ceping gitu dah. Pondok ni biasalah ada ceping gitu. Baik, seterusnya dari bapa Allah Subhanahu Wa Taala itu kan dari Al-Qurannya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Jadinya macam tadi huwal awwalu, dan dari Quran itu dia yang awal.
mendahului segala-gala wujud. Boleh bahas juga sini dari mukhalafatul ta'ala lil hawadis. Kalau ke mukhalafatul ta'ala lil hawadis ni tuan-tuan, sampai ke satu peringkat orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, tanya betul-betul, wahai Muhammad, Tuhanmu make off apa? Diperbuat daripada apa? Tuhan kamu sembah ni emas ke? Tuhan kamu ni belian ke? Tuhan kamu ni kayu ke? Tuhan kamu ni batu ke? Tuhan kamu ni langit ke? Tuhan kamu ni bumi ke? Tuhan kamu ni ada anak cucu ke? Tuhan kamu ada menerima waris ke? Bagi kali tanya. Kalau kita bening, akhirnya Allah Ta'ala datangkan kepada Rasulullah, turun kalimah kul huwallahu ahad, hanya biar nampak. Nak kata Tuhan yang diperbuat daripada benda, ada anak cucu keturunan ke tak ada. Kul, katakanlah Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid, tidak ia beranak, tak ada pewaris. Walam yulad, tidak boleh mewarisi. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada serupa dengan sesuatu pun. Jadi Allah jawab dengan surah Ikhlas, surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni mentahqiqkan tauhid yang paling lengkap situ. Jadi Nabi menjawab apa dia? Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Kita dah bahas tadi, menafikan kam yang enam. Allah Maha Esa. Mana tidaklah zat Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, dan tidak pula zat Allah Ta'ala jauh sekali daripada banyak. Kufur yang pertama yang boleh berlaku pada manusia, menganggap zat Allah Ta'ala itu boleh bilang satu ke dua ke, boleh bilang. Sedangkan zat Allah Esa saja. Atau mana kata zat Allah Ta'ala banyak lagi satu Jadi menafikan sama ada banyak ataupun berbilang-bilang. Artinya lebih daripada satu. Mustahil Allah itu berbilang-bilang, mustahil Allah Ta'ala itu banyak. Kemudian bila sebut Allahus Samad, bukan ditanya tadi apa namanya ni, ada waris ke, ada siapa nolong dia ke, ada siapa buat dia ke, tanya pula ke Yahudi ni. Jadi Allah jawab dengan satu kalimah As-Samad, Allah tempat bergantung sesuatu. Allah bergantung sesuatu. Artinya seluruh alam ni bergantung kepada Allah. Tak ada alam ni kalau tidak ada Allah. Jadi alam ini memerlukan Allah Ta'ala. Wujudnya alam ini bergantung kepada Allah Ta'ala, kehendak dia. Jadi alam berkehendak kepada. Jadi Allah tu tidak ada kekurangan. Sama ada kurang tu banyak atau kurang tu sedikit, tak ada pada Allah. Maksudnya tak ada satu kekurangan pun pada perbendaharaan Allah Ta'ala. Tetapi kekurangan itu ada pada makhluk. Jadi makhluklah bergantung kepada As-Samad itu. Dari segi penciptaannya, dari segi mengekalkan wujudnya, dari segi pentadbirannya, dari segi segala. Artinya yang mengekalkan ialah As-Samad itulah, Allahus Samad. Orang yang banyak meminta kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan pada dia, itu jabatannya As-Samad lah. Gantung kalimah itu. Itu kufur yang kedua. Maknanya kekufuran yang kedua bila menganggap bahawasanya Allah Ta'ala ni ada sesuatu yang menciptakan dia. Kemudian ada Allah gantung kepada sebab musabab dan sebagainya, sebagaimana kita bincang. Lam yalid, Allah bukan sebab, tuan. Allah bukan punca yang kita dah bincang tadi. Walam yulad, Allah bukan makhluk. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak datang daripada tak ada. Daripada tak ada sesuatu yang mengadakan Allah Ta'ala. Tidak. Maknanya dia tidak ada siapa yang menjadikan dia. Tidak ada fa'il yang menjadikan dia. Walam yulad, Allah tidak pula makhluk. Bukan pula dengan sebab Allah Ta'ala ni bila ada Tuhan, adalah alam ni. Dah. Ada Tuhan, bila Allah kehendaki baru ada alam. Kalau tak kehendaki, tidak. Bukan nak kata ada Tuhan, ada selalu alam. No. Faham itu tuan? Alam diadakan dengan sukadara tak kehendak. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini kesimpulan tauhid tuan-tuan. Baru ni tak boleh cakap. Ini namanya kesimpulan tauhid. Kesimpulan tauhid, kesimpulan pengenalan kita kepada zat Tuhan. Kesimpulan kepada zat Tuhan ini dari segi tahqiqnya mukhalafatul ta'ala lil hawadis. Tentang
tentang zat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Zat Allah Ta'ala. Apa hakikat tauhid? Hakikat tauhid, ma hatara bibalika fahuwa halikun. Wallahu subhanahu wa ta'ala bi khilafi zalika. Wahuwa halikun. Boleh bagi tak? Boleh bagi. Ma hatara bibalika fahuwa halikun. Wallahu subhanahu wa ta'ala bi khilaf dzalika. Apa maknanya? Barang-barang khatara, barang terlintas di hati kita tentang zat Tuhan. Barang yang terlintas dalam hati kita dalam apa bentuk pun tentang ketuhanan, tentang zat Tuhan. Fahuwa halikun, itu bukan Tuhan. Faham tak? Itu bukan Tuhan. Itu makhluk yang binasa. Itu bukan Tuhan. Sebarang terlintas ada gambaran terhadap zat Tuhan, itu bukan Tuhan. Artinya tak tercapai itu. Tetapi Tuhan tu ada. Itu kena ada, kena tahqiq tu. Tapi hal yang nak digambarkan di akal kita, di fikiran kita, di perasaan kita, di hati kita, no, tak ada. Tak dapat digambarkan. Tetapi Tuhan tu ada. Boleh ke kita, tuan? Nanti syaitan akan kiok kepala kita, hey, dah tak ada, nak raya ada ke mana? Dia tak dapat nak digambarkan, ada bagaimana? Itulah persoalan yang pernah dianjurkan dalam peristiwa dialog di antara Dahri dengan Abu Nu'man, Imam Abu Hanifah di waktu kecil tu, dalam sejarah perdebatan agung tentang tauhid tu, antara Dahri tu. Di antara soalan, 3 soalan kan? Dengar ke cerita ni, kita pernah dengar? Perdebatan Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Ini hulu balang tauhid ni. Jadi maknanya barang terlintas dalam hati, dia bukan Allah Ta'ala. Ini kesimpulan tauhid. Jadi apa dia Allah Ta'alanya? Wallahu subhanahu wa ta'ala bi khilafi zalika. Allah tak serupa dengan sebarang yang kamu lintaskan itu. Tetapi Allah ada. Allah ada tapi tak tercapai oleh akal. Itu zat Allah. Yang kita tercapai ialah sifat-sifatnya. Terasa Allah Maha berkuasa dengan tengok alam, terasa Allah Maha bijaksana, terasa Allah Maha pemurah, Allah Maha pengasih, itu kita terasa. Itu boleh kita rasa. Boleh kita fikir dan boleh kita lintaskan. Tetapi zat Allah Ta'ala tidak boleh dihatarkan oleh hati kita. Tetapi ada. Gitu. Faham tak? Cakap orang dulu pelik sikit. Ketua Imam mendengar suka lalu dia. Orang-orang turun dia cakap pelik. Selagi dapat bukan pendapat. Bila tak dapat, itulah dapat. Ada tema ya? Zaman kita dulu cakap. Ulang sekali lagi. Selagi dapat bukan pendapat. Bila tak dapat, barulah dapat. Kena tulis ke? Selagi dapat bukan pendapat. Maknanya tak dapat lah. Bila tak dapat, baru dapat. Itulah pendapat. Sampai tak dapat, baru dapat. Bahasa sedap tu. Bisa buat orang dulu. Tapi memang tepat dia cakap dia. Maknanya selagi terlintas, tergambar bukan zat Allah Ta'ala. Bila tak tercapai di akal kita, ialah Allah Ta'ala. Tapi ada, itu saja.
Itu yang mukhalafatul ta'ala lil hawadits. Jadi tuan-tuan, ini kesimpulan tauhid. Dalil aklinya, dalil naklinya laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpama Allah Ta'ala dengan sesuatu. Tiada sesuatu yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Atau walam yakun lahu kufuwan ahad. Tadi dia. Itu dia dalil.